Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran subjek pendidikan Islam tingkatan 3 dalam bahagian Al-Quran yang bertajuk Generasi Unggul. Dalam tajuk ini kita akan membaca surah Al-Taubah ayat 100 dan maksudnya, maksud sahabat, contoh sahabat Muhajirin dan Ansar, pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para sahabat dan pengajaran ayat. Pelajar boleh merujuk buku teks di muka surat 35 hingga 42 sebagai rujukan. Mari kita membaca bersama-sama bacaan surah At-Taubah ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Maksud ayat. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwalun. Dan orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan. Minal muhajirin wal ansar. Dalam kalangan orang muhajirin dan ansar. Wallazina taba'uhum bi ihsan. Serta orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka pula meridainya. Wa'adda lahum jannat. Allah juga menyediakan untuk mereka syurga-syurga. Maksud ayat seterusnya, tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawah sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Anggarkan jumlah sahabat Rasulullah SAW melebihi 100,000 orang. Siapakah 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Apakah maksud sahabat? Sahabat di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maksud sahabat dari segi bahasa ialah yang mendampingi, manakala maksud sahabat dari segi istilah sesiapa yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada baginda SAW serta meninggal dalam Islam. Dan apakah sahabat Rasulullah SAW daripada kalangan Muhajirin dan Ansar? Sahabat Rasulullah daripada kalangan Muhajirin ialah penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah SAW, berhijrah dan tinggal di Madinah. Manakala sahabat Rasulullah dari kalangan Ansar pula ialah penduduk Madinah yang beriman kepada Rasulullah, membantu Rasulullah dan Muhajirin ketika tiba di Madinah. Di antara contoh sahabat Rasulullah SAW
Di kalangan Muhajirin ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, Asma binti Abu Bakar. Manakala contoh sahabat Rasulullah daripada kalangan Ansar pula ialah Anas bin Malik, Ubadah bin As-Samit, Sa'ad bin Rabi', Ummu Sulaim binti Milhan, Ummu Waraqah binti Abdullah. Pengiktirafan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat banyak dibuktikan di dalam kitab suci Al-Quran. Pengiktirafan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai mereka sebagaimana yang terbukti di dalam surah At-Taubah ayat ke-100. Pengiktirafan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua kepada para sahabat, Allah memberi ketenangan dan kemenangan kepada mereka, iaitu sebagaimana yang terkandung di dalam surah Al-Fat ayat ke-18. Yang ketiga, pengiktirafan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat, Allah meningkatkan darjat mereka, iaitu sebagaimana yang dinyatakan di dalam surah Al-Hadid ayat ke-10. Pengiktirafan Allah kepada para sahabat yang keempat pula ialah Allah memuji sifat lemah lembut dan kasih sayang mereka sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Fat ayat 29. Mari kita teruskan dengan mengetahui pengajaran ayat. Pengajaran ayat yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba dalam urusan kebaikan agar kita menjadi seperti as-sabiqun al-awwalun. Mereka membantu perjuangan Rasulullah SAW ketika orang lain menolaknya. Pengajaran ayat yang kedua ialah kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat kurniaannya dengan menjauhi larangannya supaya kita beroleh kesejahteraan yang berpanjangan. Pengajaran yang ketiga pula ialah kita hendaklah mengelakkan diri daripada membenci, mencela, mencaci dan menghina para sahabat kerana mereka ialah golongan yang diredai oleh Allah. Pengajaran yang keempat, sebagai umat Islam, kita hendaklah berusaha dengan menjadikan amalan para sahabat sebagai contoh ikutan supaya mendapat syurga yang abadi. Subhanallah, mari kita renungkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah generasiku, kemudian generasi yang datang selepasnya, kemudian generasi yang selepas daripada itu. Marilah kita sama-sama mencontohi sifat dan amalan para sahabat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah di dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada semua. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan tadi dapat memberi manfaat kepada semua. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.